Surah apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi apa? Qala Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Situ Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas yang sangat besar kelebihannya. 3 kali baca menyamai pahala membaca sebuah Quran. Pahala dia bukan hakikat dia. Hakikat dibaca Quran sampai habis itu pahala lebih besar, itu lain tajuk pula. Dia punya kelebihan lain. Tapi segi nak dapat pahala 3 kali dibaca pun dah sama. Sebab surah Ikhlas ini surah yang sangat besar, menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketauhidan kita dengan Allah Taala dan menampakkan gambaran ketuhanan yang jelas dalam surah Al-Ikhlas. Lepas tu setengah sahabat ada di kalangan mereka yang pelik-pelik maka terhadap surah Ikhlas. Ya, ada seorang sahabat dibaca dan sembahyang surah panjang-panjang, dia tutup dengan surah Ikhlas. Dah habis surah lain dia baca surah Ikhlas. Jadi seorang sahabat dia reportkan Nabi SAW. Ya, Nabi tak pernah buat itu, dia buat. Dia baca surah lain kemudian dia tutup Ikhlas. Ada setengah tu dibuka Ikhlas, dia baca yang lain, dia tutup Ikhlas lagi dalam sembahyang. Jadi bila Nabi kata dia adalah orang yang sangat cinta kepada surah Ikhlas, maka tempat dia lah Al-Jannah, syurga tempat dia. Itu makna kelebihan surah Ikhlas. Dan surah Ikhlas kalau kita baca, insya-Allah dia menjadi punca antara kebersihan hati kita dalam akidah dan ketauhidan kita dengan Allah Ta'ala dan makrifatnya. Artinya bersabda olehmu ya Rasulullah, ya Rasul. Apa dia? Kul, katakan ni Allah Ta'ala tu ahadun, ya, ialah Tuhan yang tunggal. Dan Allah Ta'ala tu Tuhan yang diqasad pada segala hajat. Itu mana as-samad, tempat tumpuan segala-gala selama-lama. Tiada ia beranak dan tiada ia beranak, dan tiada seorang pun menyamai dan sama tara dengan dia. Bermakna di sini Allah Ta'ala menunjukkan kewujudan yang hakiki. Katakan Allah Ta'ala tu ahad. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala pada azal lagi, kemudian wala syai'a ma'ahu. Tak ada satu pun serta Tuhan. Dia ahad, dia tunggal. Ya, sebab tu disusul ayat di belakang, dia lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak, bermakna tidak ada satu benda pun boleh dibangsa ke dia. Dan dia lam yulad, dia bukan diperanakkan, bukan dia dibangsa orang lain, dia tidak dibin orang lain dan tidak ada siapa boleh bin dengan dia. Dia tunggal. Bermakna tidak ada satu benda yang layak, maknanya menyertai dengan Allah SWT. Dia tunggal dalam ketuhanan dia. Dan makna ketunggalan ini makna yang sangat besar, ya, sebab tu dinamakan ilmu ni sengaja daripada ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Ya, bahasa dia mengesakan akan Allah Ta'ala. Lawan tauhid apa? At-tasyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Jadi terang makna ketuhanan yang pertama dalam surah Ikhlas ni ialah lafaz wahdaniyah. Mana? Ahad, tunggal. Ya. Sebab kalau kita pergi pada makna ketuhanan al-uluhiyah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Satu, wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu makna ketuhanan ni yang sepatutnya kita terang dan sentiasa memerhatikan sehingga merasakan dalam setiap nafas kita makna ketuhanan. Ya ayyuhan nas, hei manusia, Tuhan panggil. Tuhan tak panggil makhluk lain. Ya, sebab makhluk yang bernama manusia ni makhluk yang ada paling darjat paling tinggi, wahwa Rasulullah SAW. Dan dia bukan manusia juga, ada manusia yang paling teruk jatuh sebab dia mengaku dia sebagai Tuhan, itu Fir'aun. Ya, dia juga mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Ya, jadi insan tu ada dua keadaan. Ada kala dia naik martabat tinggi dan ada kala dia jatuh sehabis rendah pun ada. Ya, jadi Allah Ta'ala panggil manusia sebab di kalangan manusia ada yang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan raja-raja dulu, Namrud di antaranya, Fir'aun dan seumpamanya, memaksa rakyat-rakyat supaya sujud ke dia, sembah dia. Jadi oleh kerana itu ajaran Rasul-Rasul semua memansuhkan dan membenteras benda ni. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budah illallah. Marilah semua kamu kepada suatu kalimah yang selaras
bahawa tidak kita sembah melainkan Allah. Baik, makna ketuhanan tu diambil oleh ulama, dihurai beribu kitab daripada makna tadi. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah. Apa makna fakir? Berhajat, tertambat, terikat dengan Allah Ta'ala. Maka itu dikeluar sifat apa? Iftikaru kulli ma siwa ilaih, berhajat segala yang lain kepada dia. Itulah dia dipanggil Tuhan. Ya, dia pula ghaniyun wa atanatu wal ghaniyul hamid, dia terkaya lagi maha terpuji. Terkaya dengan mana apa? Bukan kaya banyak harta, itu hartawan. Bukan kaya banyak duit, itu dipanggil jutawan. Itu bukan, itu fakir lagi. Kaya sebenarnya ialah kaya yang tidak berhajat. Dia tidak berhajat sesiapa, dia tidak bersandar siapa, dia tidak terikat dengan siapa, bahkan dia yang mengawal segala yang lain. Dia bukan dikawal. Itulah makna Tuhan. Tuhan maknanya dia tidak terikat dengan sesiapa. Kemudian makna kedua, yang lain semua terikat dengan dia, baru sah dia itu dipanggil Tuhan. Maka tak ada makna ni melainkan pada Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu apa yang didawuh oleh golongan kufar, karut, dibuat ni kayu dipahatnya, batu diukir, dia bagi sembahan. Sedangkan makna penyembahan mesti minal adna ilal a'la, daripada bawah ke atas, ya, daripada abdi kepada al-khaliq. Ini dia pergi sembah, sedangkan kadang benda tu lebih rendah martabat. Lembu haiwan, pergi sembah haiwan, kayu batu tak ada nyawa, sedangkan manusia berakal lebih tinggi standard dia. Dia pergi sembah bawah tu tak panggil, tak betul penyembahan. Penyembahan mesti daripada bawah kepada ke atas, daripada makhluk kepada khalik. Jadi dalam ayat ini jelas bahawasanya katakan Allah Ta'ala ahad, tunggal. Mana tunggal dalam makna ketuhanan, dia saja yang menjawab jawatan ketuhanan. Sebab tidak boleh dua. Ya. Kalau kita pakai akal kita dan manusia punya cara, kerja kalau buat ramai lagi baik. Tu dia suruh kita begitu juga. Dia suruh kita membantu kerja atas, bermesyuarat. Maknanya kerja cara jama'i itu lagi baik. Lagi ramai bertolong bantu, lagi cepat selesai. Nak angkat barang 10 orang, ya, dengan 20 orang tolong, lagi sedap 20, lagi cepat kerja. Nah, itu kita. Dalam masalah Tuhan lain. Ya. Kalau makna ketuhanan dia tidak boleh dua. Kalau dua je, jawab dia batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan ialah berhajat segala yang lain kepada dia. Tidak ada satu makhluk boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Kalau terlepas, mana ada di sendiri tak kait dengan Tuhan, jawab dia batal makna ketuhanan. Ya, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, jawab dia kita dan makhluk lain dunia pun semua tak ada. Ya, faham dia? Dia punya wajah tanasub dia apa? Sebab yang boleh mengeluarkan makhluk daripada min haizil adam ila haizil wujud, daripada tak ada kepada ada, mesti darajat orang tu, zat dia mempunyai makna ketuhanan. Dia ada sifat ketuhanan. Kalau bukan sifat ketuhanan, dia tak boleh menentu. Contoh kita sendiri, kita tak ada sifat ketuhanan, kita makhluk. Kita boleh menentu tak? Boleh. Kalau kita boleh menentu, Masya Allah, tak ada siapa sakit. Tuan-tuan nak sakit, siapa mati, dia nak mati. Kalau boleh semua tak nak mati kan? Kalau boleh semua tak nak sakit kan? Semua nak sihat, semua nak senang, semua nak kaya je. Tapi dapat. Situ kita tahu dah, bukan kita menentu pada hakikat. Ya, sebab tu ulama kata senang nak kena Tuhan. Ya aku nak tak dapat, ya aku tak nak aku kena tanggung. Dah aku tahu dah ada kuasa besar di soal ini. Ya aku nak tak dapat, bermakna apa? Bukan penentuan kita. Kita rancang, itu pun rancang ilham dari dia juga. Ya, pada hakikat ada daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi maknanya, makna ketuhanan, makna semua benda terikat dengan dia. Makna ini akan batal kalau dua. Ya. Pasar raya satu, semua tumpu kat itu. Kalau dua, habis. Tiga, lagi habis, dah pecah habis orang. Separuh sana. Ya. Maknanya, kalau dua Tuhan membawa batal makna ketuhanan. Sebab, kalau dua contoh, A jadi langit, B jadi bumi. Yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi pula langit, dia tak buat. Bermakna sedangkan dia didakwa mempunyai sifat ketuhanan. Tiba-tiba ada benda lepas daripada dia, dia jawab dia batal makna ketuhanan. Lepas tu tak boleh dua, dia mesti tunggal. Bila tunggal baru semua berhajat terikat dengan dia. Itulah makna ketuhanan. Ya, jadi terang dalam surah Al-Ikhlas awal lagi dah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallam, At-Talatu ahadun, tunggal. Dia esa, ya, dan dia as-samad, tempat tumpuan. Tengok dia, makna ketuhanan mesti semua benda terikat dengan dia. Kalau ada terlepas, jawab dia batal makna ketuhanan. Dan batal makna ketuhanan makhluk takkan ada. Sekarang makhluk ada tak? Ada. Bermakna sabit ketuhanan di Allah Ta'ala. Dia sabit ketuhanan Allah Ta'ala, bermakna tidak ada satu benda terlepas dari dia. Itu jalan wajah
istidlal dia. Dan dia lam yalid, dia tidak beranak, mana tidak ada satu benda boleh dibangsakan daripada Tuhan, keluar juzuk Tuhan. Daripada Tuhan ambil juzuk Tuhan jadi makhluk tak ada. Sebab Allah Ta'ala sifat dia wajib, makhluk sifat dia hadis baharu. Itu maknanya. Dan di lam yulad, dan dia tidak dipadak, bukan dia daripada benda yang lain. Ya, sebab dia hakikat wajib wujud. Ada makhluk mungkin wujud. Maka dua benda yang mughayarah, yang tidak sama hakikat, dia tidak ada jalan persamaan langsung. Laisa kamitslihi syaitan, tak serupa dengan makhluk. Dan kehebatan lagi ditayangkan sini, lam walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada satu pun yang setaraf dengan Allah Ta'ala. Ya, bandingkan kehebatan Tuhan yang maha dahsyat, tidak ada satu pun yang boleh setaraf dengan dia. Zatnya, sifatnya, af'al dia, ya, dia cara dia dengan ketuhanannya, dan kita makhluk dengan cara sifat kemakhlukan kita. Ya, itu di antara sedikit daripada makna qul huwallahu ahad. Ulama besar di Malaysia siapa yang kenal? Tok Kenali. Kenalkan Tok Kenali? Ya. Dia guru dengan, ya, itulah seorang ulama besar, Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Ya. Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ni ulama tanah Arab ni, sampai orang Mesir pun tengok zaman dia hebat sangat. Dia panggil untuk bermuzakarah mengikut riwayat dia. Setengah daripada riwayat dia ceritakan Tok Kenali ni diikut. Ya. Tok Kenali pergi Mekah, Fathul Wahab boleh baca. Dia orang kalau ngaji pondok tahu kita Fathul Wahab tu kita besar kan. Ya, dia sambung ni kat sana. Jadi bila di sana dia orang discuss surah Al-Ikhlas. Hari pertama, kedua, ketiga, masuk hari 3, 4. Aku tak boleh gigit kata Tok Kenali. Masya-Allah, dan ni punya hebatnya perbahasan ulama-ulama dulu, dan dia bahas surah Ikhlas tu berhari-hari tak habis-habis. Bermakna cukup hebat. Kita baca sekali satu hari ke berapa surah habis mungkin. Berapa surah habis, dan ni nak tunjukkan kehebatan dahsyat yang mana yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab dia kata Quran tu dikrun, benda yang bikin. Maksudnya apa? Quran tu ada dua. Kalau kata Quran dua panjang. Dia ada dua makna. Dia panggil tanazzul, nuzulun wa tanazzul. Quran nuzul, turun Quran itu dah habis. Tak ada lain lah. 6,236 ayat kaul yang muktamad. Itu tanazzul, turun. Adapun tanazzul ini tak habis. Apa maknanya? Makna Quran tu ada sentiasa baharu. Ya, zaman dulu itulah ayat dia selesai, zaman sekarang akan datang pula Quran juga menyelesaikan semua masalah. Itu dipanggil tanazzul. Dia sentiasa zikir. Itulah kehebatan Al-Quran. Sebab dia hurai itu, masya-Allah. Itu di antara surah Ikhlas yang menunjukkan apa? Kesucian, ketuhanan Allah SWT. Ikhlas makna bersih. Makna bersih antara daripada tasyabbuh dengan sifat-sifat yang tidak sahaja dengan makhluk. Dia dengan cara dia yang maha agung, maha dahsyat, dengan bersifat ketunggalan dalam ketuhanan dia. Kemudian sumakal qul Allah awidur rahman ayyaman tanu padahul asmaul husna. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.